Okey, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, boleh Bunda Haja Zainab dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Berulang sikit dekat wathabbit. Ambil kat situ Azhar, wathabbit. Boleh. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. Okey, terima kasih Haja. Okey, sama. Okey, Bunda Haja Rugayah, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala talu bil junudi qala inna Allah mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'am fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan إلا من اغترف غرفة بيده illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi ya fasharibu minhu illa qalilan minhum ya falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawmi yauma qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah annahum mula anna tadi dah dengung dah, tapi hum tu kena dengung juga. Okay. Annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah. Ya. Ghalabat fi'at Kam min dengung. Jangan kam min, tak boleh. Kam min bertemu mim dulu. Kam min Fi'atin. Kam dulu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin walamma barazu lijaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra qalu rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fahazamuhum bi'iznillahi wa qatala Daud Jalut waqatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Ambil balik ya Ustazah. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Panjang tu yasha tu. Paling kurang pun 4. Wa 'allamahu mimma yasha. Wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'd. Oh, patut berhenti sini Ustazah. La fasadatil ardh. Okay. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din wa bi ba'din la fasadatil ard. Ya. La fadatil La fasa.
lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa Ya. innaka laminal mursalin. Okey, Sadaqallahul sadaqallahul azim. azim. Terima kasih. Banyaklah tak kena Ustazah. Dia jangan laju. Baca laju tu kadang-kadang dia banyak lah yang nak kena ni kan. Okey. Dia terlaju. Dia bukan terlaju tu, terbiasa. Dah terbiasa baca cara laju. Jadi kalau dah terbiasa setiap minggu dia akan terlaju lah. Allahu Akbar. Okey, silakan Aja Laila. Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر Mubtalikum binahar. Dengungkan dulu. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني Dengung sikit. فليس مني Ya. ومن لم يطعمه فإنه مني Min dengung dulu. Minni. فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده Ya. يشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا Kota. Jangan kata. Kota. قالوا لا طاقة لنا Qalu la taqata lana al-yawm. Lagi sekali. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده Ya. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله Ya. من فئة Lagi sekali. Kam كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة Ya. كثيرة بإذن الله Biiznillah. Ya. والله مع الصابرين ولما بذروا لجالوت Walamma barazu لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا wasabbit aqdamana. Jelaskan qaf. وثبت أقدامنا Ya. وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله Lagi sekali. Lagi sekali. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض Ba'dha tebal sikit. Ba'dhum. ولولا دفع
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض Ya. ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق Ya. إنك لمن المرسلين. Okey, sadaqallahul azim. Sila. Okey, sama. Okey, rasanya kita boleh buat 2 page ni. Boleh tak? Terus baca juzuk 3 ni, tapi saya tak baca, boleh saya tak baca? Nak saya baca tak? Saya baca jugalah sebab saya nak hantar rakaman. Lepas tu nanti baru kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد
تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Boleh? Okey, boleh Bunda Hajar Zainab baca satu page lagi. 3 orang ni. Nampak kan yang saya share ni cuma tak besar je. Nampak. Tapi kita tengok Pakai Quran. Quran sendiri pun tak apa. Saya semak kat sini nampak mulut sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم Jaga razaqah, jangan razaq. Mimma razaqnakum. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم يوم. من Ambil balik min qabli boleh. Tapi eloknya kena ulang balik sebab dia tak sempurna lagi ayat tu kan. Okay. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا خلة boleh ولا خلة ولا شفاعة. لا bukan syafa'ah. Syafa'ah. Ain. شفاعة. Ain. Syafa'ah. ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يشفع عوعي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Yeah. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي Yeah. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها Yeah. والله سميع عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Yes. Okay, boleh Bonda Rogaya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba slow-slow je. Tilka rusulu Tebal sikit. Tilka rusulu faddalna. tilka rusulu Jangan kar nipis. tilka rusulu faddalna ba'dakum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dakum darajat wa Ya. atayna Isa ibn Maryam Maru tebal. Wa atayna Isa bin Maru. wa atayna Isa ibn Maryam bayyinati Ayyadna. wa ayyadnahu biruhil qudus Ya. walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atkumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar Man kafaru. man kafar Ya. walau sya'allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid Ya. ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum Ya. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه Ya. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة Ya. والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Ya. Betul. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي Ya. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih, Tu nampak dia relax sikit tu. Sama. Okey, silakan Hajar Laila. Hajar Laila unmute dulu. Saya terpaksa mute sebab tadi bila kita bersuara dia jadi bising bunyi dia. Tu yang saya mute dulu. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Ya. min man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat Darajat. Rotbal. wa ba'dahum Sikit darajat lagi. Dia ada dua tempat yang tebal. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Ba'da dengan ra. wa rafa'a ba'dahum darajat Ya. wa ataina Isa ibn Maryam Maru. Maru. Ya mal. wa ataina Isa ibn Maryam Wa atayna Isa bin Maru. Sab. wa ataina Isa ibn Maryam al-bayinat Ya. wa ayyadnahu biruhil qudus Ya. law syaa Allahu maqtatala allazina min ba'di ma ja'atuhumul bayinat Ya. min ba'di ma ja'atuhumul bayinat Dia jangan at. min ba'di ma ja'atuhumul bayinatu walakin ikhtalafu Ya. walakin ikhtalafu wa minhum man Walakin ikhtalafu. Lagi sekali. walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar Ya. law syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Ya. Ayyuhalladzina amanu anfiqu min Anfiqu. ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl Dia ada dengung-dengung tu teacher tu. Sebab dia rapat tu. Mimma razaqnakum min qabl. mimma razaqnakum min qabli Min qabli an. Dengung. min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi Ya. la khullatun wala syafa'ah Ya. kafiruna humuz zalimun.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي Dia jangan ghay, dia jangan cepat. Ghain tu tebalkan minal ghay. Ya. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Okey, sadaqallahul azim. Okey, saya baca yang muka surat 43 untuk yang akan datang punya kelas Okey. Habis orang hari ni tak dapat baca lah. 2 page kali kita tibai. Allahu akbar. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى
يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Mesti dia orang pelik. Kenapa ada 2 muka surat? Okey. Right. Boleh untuk yang ke surat 43 tu. Pendek-pendek je saya berhenti tadi. So kita masuk tajwid. Okey. Kita ada masa lebih kurang. Panjang masa. Masya Allah. Tak apa lah Ustazah, bukannya kita ni kalau nak awal pun tak apa. Sebab kalau kita belajar tajwid dia orang terketinggalan. Tak apa. Tak apa sebabnya nanti kan kalau tak sebab dia orang tengok rakaman tu. Agak-agak tengok tak rakaman? Selalu tengok kan? Oh. Kejap. Saya tengok tajuk dulu. Tajuk kita. Nak berhenti ke Allah? Sayang pula. Kan takut ada yang masuk. Oh iya ke? Nak tunggu sampai pukul 4. Sekejap Kita tu tajuk mana? Kita masuk makhraj 24 Ustazah. Page 24. Tak dengar. InsyaAllah. Makhraj huruf. Kan Cik nak kan? Hari Nak. tu lah. Hari yang 24. Makhraj huruf. Surat berapa itu? 24. 24. Hari ini. ya betul. Kita dah habis sampai 22 tu kan? Ya. Betul. Hari ni kita masuk bahagian makhraj. Malah. Apa dia tulis apa? Muhmalah. Yang dia punya ni. Apa nama tu? Dia punya huruf titik dengan tak titik tu Muhmalah mu'jamah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pelajaran yang ke-8 tu ambillah sikit. Mungkin berhenti awal lah juga kot, tapi kita ambil sikit lah. Takut nanti tengah-tengah kalau kita berhenti awal sangat takut ada yang masuk. Macam siapa tadi? Bonda Rubiah ke? Dengan Siti Dengan masih dekat luar. Rasa tak masuk kot. Kat hospital penat lagi dia orang kan. Macam-macam urusan. Okey. Kita masuk sikit. Makhraj huruf iaitu yang pertama disebut sebagai makna makhraj tu sendiri, iaitu tempat keluar. Dia punya kalimah asal dia adalah khoroja. Khoroja tu maksudnya telah keluar. Jadi makhraj tu ditambah mim kat depan tu maksudnya tempat keluar. Gitu.
Kemudian pada istilah ataupun secara terperincinya, makhraj ni maksud dia tempat keluar huruf hijaiyah untuk membezakan antara satu sama lain, membezakan dia punya bunyi. Bunyi itu kemudian dia ada berkait pula dengan sifat-sifat dia. Ada huruf tebal, ada huruf nipis dan sebagainya kan. Jadi itulah kita kena betul-betul memahami dan betul-betul meletakkan huruf tu pada makhraj yang betul. Baru dapat bezakan huruf. Kadang-kadang ha dengan ha tu kadang jadi macam lebih kurang sama kan. Itu yang nak kena tengok. Sin dengan sa pun kadang-kadang lebih kurang sama. Sebenarnya dia tak sama. Sebab dia punya tempat tu lain-lain. Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Makhraj huruf hijaiyah ni ada berapa bahagian Dia kata terbahagi kepada dua bahagian iaitu am dan khas. Makhraj am ni secara umum lah maksudnya. Makhraj khas tu maknanya dia perincikan lagi. Nangis ke tadi? Okey, makhraj umum ada 5 yang diletak dekat situ. Okey, kita tengok yang pertama ni sebenarnya kita dah belajar dekat buku coklat tapi kita sebagai ulang kaji saja. Jadi itu yang saya tak kisah sangat tu. Okey, kita tengok yang pertama disebut sebagai al-jauf. Al-jauf ataupun rongga mulut ataupun nak sebut rongga bahagian mulut yang terbuka belah dalam ni. Mulut kita yang belah dalam itu ada keluarnya huruf. Tapi dia tak sebut lagi, baru dia sebutkan secara umum saja. Yang kedua, halqu iaitu halkum ataupun anak tekak. Dekat anak tekak kita pun mengeluarkan huruf. Tadi dekat bahagian mulut, dekat anak tekak pula. Yang ketiga, lisan ataupun lidah. Bahagian lidah ni nampak macam ala lidah, tapi lidah ni yang paling banyak mengeluarkan huruf sebenarnya. Okey. Kemudian ni Bonda Ajar Zaleha dah cakap dah tak dapat hadir. Okey, sekian. Yang keempat ialah mungkin baru sampai kot. Yang keempat syafatan iaitu dua bibir. Walau macam mana pun kita dah mengeluarkan huruf dekat tekak, dekat lidah, dekat dalam mulut, rupanya kat bibir tu pun berfungsi juga. Dan yang terakhir iaitu khayshum, iaitu ditulis kat sini batang ataupun rongga hidung. Boleh juga kita nak sebut dia khayshum lah, selalunya dia jarang orang guna batang hidung, disebut rongga hidung. Maknanya kawasan yang berongga. Maknanya ada huruf yang masuk dekat situ. Nanti kita cuba perincikan balik. Ingat lagi tak ni huruf-huruf yang ada dekat bahagian yang 5 ni? Biasa, tak apa, No kita gunakan. comment. Apa dia Bonda? No comment. No comment. Tak lah tu. Huruf bibir tu boleh lah. Okey, kita tengok makhraj yang ketiga, dia masuk makhraj khas. Ini baru dipecahkan daripada makhraj umum tadi. Okey, kita tengok dia kata makhraj khusus ataupun terperinci bagi huruf hijaiyah dipecahkan daripada makhraj am yang 5 tadi, maka dapatlah 17. Okey, sekejap Okey. Kita tengok nombor 1. Okey, nombor 1 rongga mulut. Ni daripada rongga mulut ni tadi adalah pada makhraj am yang pertama yang disebut sebagai al-jauf. Kan dia tulis kat situ keluar daripadanya huruf mad. Huruf mad kita tahu dah iaitu alif, waw dengan ya. Macam ni ibu nak ngaji dek, dah bangun ni. Nak bangun dah ni. Okey. Dia tersedar. Kakak dia jaga tadi. Dia memang tengah batuk. Dia budak-budak kan, kalau dah kena sesemua mesti kena batuk lepas tu. Dia tak nak lah Kak Yung sekejap Adik, nak bangun? Ibu tak habis ngaji lagi. Okey. Okey, jadi bila dia kata kat situ keluar daripada rongga mulut tu huruf mad. Jadi memang senanglah kita nak ingat. Semua orang tahu dah huruf mad tu alif waw ya. Rupanya alif waw ya ni bila kita baca, tak kisahlah huruf sebelum alif waw ya tu huruf apa pun, yang mendahului huruf 3 ni, maka bila disebut sampai kepada alif atau waw atau ya, maka dia melalui bahagian rongga mulut. Maknanya dia berlega-lega dalam mulut kita. Wa, ma, contoh kan, na, itu alif. Kalau waw, kafaru, kasabu, semua dalam mulut. Sama juga dengan
Ya, alladhi, fi, semuanya berlega-lega dalam mulut. Tapi pastikan ketika bila dia menggunakan rongga mulut, ketika alif, waw dan ya itu jadi mat. Dia tidak kata alif, waw dan ya itu berbaris. Sebab tu dia tulis keluar daripadanya huruf mat. Dia tak kata sahaja huruf alif, waw, ya. Sebab waw dengan ya ni kadang-kadang dia boleh menerima baris. Kan? Wa, wi, wu, ya, yi, yu. Alif sahaja. Alif dia memang tidak menerima baris. Alif itu menerima hamzah baru boleh dibariskan. Okey. Tu maknanya kita nak kena faham. Alif, waw, ya ni rongga mulut ni diguna pakai ketika dia mati ataupun mat. Tetapi tidak ketika berbaris. Okey. Tu kena jelas lah. Sebab bila dah berbaris, waw ni dah jadi huruf bibir. Kan? Ya ni dah jadi huruf lidah. Betul tak? Tu nak kita faham tu. Okey. Kemudian, kita tengok terus nombor 2, 3 dan 4. Saya sekalikan. Kerana itu adalah bahagian makhraj am yang kedua. Yang disebutkan di atas tadi, apa dia? Halqu ataupun halkum. Maka dipecahkan kepada 3 bahagian halkum tadi. Sebab daripada halkum ataupun anak tekak kita tu, dia keluar daripadanya 6 huruf. Tapi 6 huruf tu bukan dia keluar satu tempat. Dia ada 3 tempat. Sebab dia ada pangkal halkum, tengah halkum, hujung halkum. Inilah antara huruf-huruf yang agak sukar untuk kita meletakkan sebutan dia dengan tepat. Yang pertama sebab huruf tu jauh daripada mulut kita. Jadi susah nak sebut. Kita kan kalau nak sebut apa-apa mesti bermula daripada depan. Kan? Tapi daripada belakang dia jauh. Jadi itu yang kadang-kadang tak berapa tepat. Dia dah nak kena dah tapi tak kena rupanya. Kan? Jadi daripada pangkal halkum keluar daripadanya huruf hamzah dengan ha. Hamzah tu kita namakan huruf tu hamzah. Tapi bila kita matikan dia, bunyi dia adalah berada di pangkal halkum. Fis sama. Bila kita tekan a tu, itu sebenarnya dia dah pergi dekat pangkal halkum. Sama juga dengan huruf ha. Kasabu fi. Contohlah kan. Qussi. Kena bunyikan ha. Yang mana ha itu kita pastikan betul-betul di pangkal ataupun di bawah. Okey. Kemudian yang seterusnya nombor 3 tu tengah halkum. Halkum juga tapi dia naik sikit. Keluar daripadanya 2 iaitu ain dengan ha. Kan dia bunyi itu dah bukan dekat bawah dah, dia dekat tengah. Dia kena tekan sikit. Dia kena tekan tu cerita lain pula. Dia ada sifat dia pula kenapa dia kena tekan kan. Tapi sekarang ni kita cuba makhraj dulu. Sama juga dengan ha. Ha, kita matikan dia sama macam kita tekan dekat ain tadi tu. Tempat dia. Tapi sifat dia memang berlainan lah. Dia dekat situ, tempat yang sama. Tapi sifat dia lain. Ain ni dia tertahan sikit. Ha ni dia terlepas. Itu yang menyebabkan dia punya bunyi ada beza. Seterusnya nombor 4. Kejap. Tak Yong ambil adik tak nak. Tolong. Hey. Bye. Okey. Okey, kita tengok yang keempat iaitu bahagian yang ketiga dari makhraj am halkum iaitu ghain dengan kha. Okey, ghain dengan kha adalah berada di hujung halkum. Jadi kita menyebut tu kita kena pastikanlah dia bunyi dekat hujung. Dia macam kita geli-geli kat tekak kita, macam gatal dia rasakan. Kat situlah hujung halkum tempat dia. Apa-apa pun bila kita dah belajar buku coklat tu kan, senang kita nak rujuk. Apa yang kita belajar sekarang ni dekat buku pink, kita boleh tengok balik semula dekat buku coklat tu di muka surat 30. Dia bermula daripada 30, 31, 32, 33. Itu semuanya bahagian halkum tu. Sampai 35. Jadi kalau macam kita confuse kat mana sebenarnya keluar huruf tu, boleh tengok gambar rajah yang berada di buku coklat tu. Boleh? Okey.
Sekejap Kejap. Okey, seterusnya. Okey, ini jelas untuk bahagian apa nama? Apa ke namanya? Bahagian mulut, bahagian al-jauf atau dengan bahagian halkum. Itu memang dua bahagian yang kita dah tahu daripada awal tu kan. Okey, so kita masuk ke surat 25. Kita masuk sikit pada bahagian lidah. Dia bermula, dia lidah ni dia ada 18 huruf. Dia ada 18 huruf. Tapi dia ada 10 tempat. Dia bukan 18 huruf 18 tempat. Dia ada 18 huruf tapi 10 tempat. Maknanya apa? Ada beberapa huruf yang berkongsi satu tempat. Ada satu tempat tu dia kongsi 3 huruf. Gitu. Okey, kita tengok dulu. Nombor 5. Pangkat dia, kenapa nombor 5? Sebab dia dah sekalikan dengan yang bahagian al-jauf dengan halkum tadi. Jadi ini dia jadi pecahkan yang kelima. Pangkal lidah serta membetuli langit-langit yang hampir dengan anak tekak. Maknanya yang dekat dengan kha dengan ghaid tadi. Maka keluar daripadanya huruf qaf. Cuba kalau kita matikan kha, lepas tu qaf, kan dekat. Tapi qaf depan sikit lagi. Kha belakang sikit. Dia berjiran Okey, satu sahaja keluar daripada pangkal lidah. Kemudian nombor 2. Nombor 2 pula. Nombor 6. Sebab saya sebutkan nombor 2 tu daripada bahagian lidah. Pangkal lidah serta membetuli langit-langit juga. Sama macam nombor 5 tadi. Tapi dia kata atas sedikit daripada makhraj qaf. Yang ini bersebelahan dengan qaf tadi. Maka dia depan sikit. Dan kita kena pastikan dia punya sebutan tu dia nipis sikit berbanding dengan qaf. Jadi ak. Itu dia ada pula dia punya sifat dia ak kan. Okey, itu nombor 2. Dia tidak berkongsi lagi satu tempat satu huruf. Kemudian yang ketujuh, kita tengok pertengahan lidah dah. Tadi pangkal lidah dah habis. Pangkal lidah qaf dengan kaf. Qaf belakang, kaf depan sikit. Kemudian pertengahan lidah serta membetuli langit-langit. Maksud membetuli langit-langit ni adalah tengah lidah dia betul-betul naik sama. Macam ni Nampak tak nampak gambar saya tak? Nampak. Ni tengah lidah dia naik macam ni. Maknanya dia betul-betul kat langit atas tu. Bukannya tengah lidah dia pergi langit belakang. Tak boleh, dia mestilah yang kat tengah ni dia mestilah pergi dekat langit tengah. Itu maksudnya membetuli. Sama kedudukan dia. Kan? Okey. Jadi daripada pertengahan lidah dia keluar daripada makhraj ni 3 huruf. Iaitu ya, shin dengan jim. Ya, shin dengan jim. Jadi kalau kita sebut dan matikan dia ai, ash, aj. Itu kita tak tengok lagi dia punya sifat kan. Tapi dari sudut meletakkan makhraj kita akan rasa tengah lidah tu naik. Ai, ash, aj. Sama makhraj. Tapi lain bunyi sebab sifat dia lain. Itu tengah lidah. Habis tengah lidah. Kita masuk nombor 8. Bahagian tepi lidah. Dia kata tak kisah kiri ke, kanan ke. Tak kisah. Janji dia kata tengah lidah tu pergi mana? Membetuli gigi geraham sebelah atas. Lidah kita ni naik dekat gigi geraham lah. Kalau lidah kiri, maka geraham kiri. Kalau lidah kanan, maka geraham kanan. Maknanya lidah kita yang tepi tu kena dekat gigi geraham. Faham Jadi kat mana keluar huruf? Kat mana pula? Apa huruf yang keluar daripada dua tempat ni? Gigi geraham dengan kita punya lidah tepi. Iaitu huruf dot. Dalam kurungan tu pun dia dah tulis dah. Bunyinya agak berat. Bila kata bunyinya agak berat tu maknanya susah. Ataupun sukar kita nak meletakkan huruf tu. Perlukan latihan yang betul-betul disemak oleh guru kita kan, supaya sebutan itu tepat. Kadang-kadang lidah kita tu kedudukan dia yang tak berapa tepat meletak tu yang menyebabkan kita punya sebutan tak berapa tepat. Tapi kalau letak betul-betul tu insya-Allah
boleh betul-betul tepat bunyi dia. Okey, seterusnya ini belum praktikal lagi. Praktikal kita dah banyak buat masa buku coklat, tapi nanti insya-Allah masa kita dah masuk pada bahagian sifat kita akan cuba buat sikit-sikit Seterusnya nombor 9. Antara dua tepi hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas. Ni. Ni susah sikit ni nak faham kan? Yang ini boleh tengok juga di muka surat 38 buku coklat tu. Kalau nak tengok dia punya susunan. Kalau ikutkan dia memang daripada nombor 9 tu lam dulu, lepas tu nombor 10 nun, lepas tu nombor 11 ra. Memang itulah susunan dia. Jadi dia kata antara dua tepi hujung lidah. Tang mana yang dia kata dua tepi hujung lidah? Ni. Ni hujung lidah. Dua tepi hujung lidah ni sini. Ni. Dua tepi hujung lidah. Okey. Dia kata bertentangan dengan siapa? Bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas. Maknanya benda ni dia kena dekat gigi kita. Dia bukan betul-betul hujung. Kalau hujung kita sebut al. Hujung je. Dia maknanya dia lebarkan dia punya kedudukan lidah tu. Al. Cuba kalau kita tengok muka surat 38 buku coklat. Saya suka suruh tengok tu. Buku coklat tu kan kalau tengok untuk 3 huruf sekali jalan. Lam, nun dengan ra. Tak apa, Ajar Lela boleh ambil. Lam, nun dengan ra. Cuba tengok gambar hujung lidah tu betul-betul. Lam, nun dengan ra gambar tu. Apa yang kita nampak beza antara 3 ni? Ada kaitan dengan apa yang ditulis dekat nombor 9 di buku pink tadi. Dia tulis antara dua tepi hujung lidah. Nombor 10 dengan 11 dia hanya tulis hujung lidah. Nampak tak? Jadi apa yang dia nak masukkan kat sini? Nampak lebar ke tak lebar lidah kita apabila menyebut lam? Kalau kita sebut lam, hujung je alhamdulillahi rabbil alamin. Tak cukup, tak mencapai, seolah-olah macam pelet bunyi dia. Bila kita menyebut lam, sama ada lam itu nipis atau tebal. Lam kan ada ketika nipis, ada ketika tebal kan? Tebal hanya pada kalimah Allah. Lidah kita yang hujung tu dia lebar. Sebab tu dia tulis antara dua tepi hujung lidah. Mana dua tepi hujung lidah tadi ni? Ni. Macam tu. Jadi diletak tu melebar. Sebab tu gambar dia tu kan lebar sikit tu. Jelas tak? Sekejap saya cuba sharekan. Kadang-kadang kita yalah. Saya buka satu lagi. Saya stop share dulu yang tu. Saya share yang ni Lebar lepas tu dia menyentuh gusi itu kan Ustazah? Macam Ya. Dia menyentuh gusi sama juga macam nun dengan ra, dia sentuh gusi. Tapi dari sudut kejap saya tengok jap. Muka surat berapa 38 Sekejap. Saya cuba tunjukkan ya. Saya buka. Makhraj huruf apa? Lam kan? Lam. Okey, kejap. Dia dah banyak-banyak kat depan ni saya dah pening. Kejap Mana satu saya nak share ni. Kat buku ada Ustazah. Tak apa, saya saja nak tunjuk ni supaya kita lagi jelas nampak kan. Okey, boleh nampak kan saya share ni? Ada. Okey, cuba tengok ni kedudukan lidah ni. Saya bulatkan ni. Nampak tak tu? Lebar. Maknanya dari sini ke sini tu dia lebar. Itu maksud saya. Ini dia punya kedudukan ni. Nampak tak sini? Salah. Saya salah conteng. Sorry. Suka dapat benda lah ni nak nyonteng aja. Ni. Betapa panjangnya ni. Macam tu. Maksudnya lebar kat sini. Daripada bawah ke atas ni dia lebar. Dia bertepek dekat kita punya langit. Berbeza dengan huruf ra dengan nun. Cuba tengok Saya tunjuk ni nampak ni. Ni. Nampak? Ni. Alamak dia dah lari pula. Nun. Kan dia punya makhraj tu hujung nampak tak ni?
dekat ada langit ni. Kecil je. Maknanya dia tirus. Dia tirus. Tak sama macam lam tadi. Lam tadi dia lebar. Baru kita nampak kan? Sama juga dengan huruf ra, nampak? Hujung. Ni lagilah tirus. Itu yang menyebabkan kadang-kadang lam ni kita rasa macam dia huruf lam, ra dengan nun ni dia ada pendapat ulama yang mengatakan ada yang kata lam nun ra ni sama tempat, tapi yang masyhurnya disebut lam satu tempat, nun satu tempat, ra satu tempat. Dia tak sama. Dia lain-lain. Tapi dia hampir-hampir. Sebab tu dia ada khilaf ataupun pendapat ulama. Itu yang kita nak kena tahu. Okey, saya stop share yang ni. Kita terus masuk lagi sekali yang okey, itulah maksud antara dua tepi hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas. Maka keluar daripadanya huruf lam. Okey, seterusnya hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas. Dia cuma cakap hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas. Lepas tu bawah sedikit daripada makhraj lam. Bawah sikit daripada makhraj lam, sebab lam tu dia dah melebar. Lepas tu nun tu dia dah halus sikit, maka di bawah sikit daripada lam. Maka keluarlah daripadanya huruf nun. Cuba kita matikan lam. An. Kan dia tiru sikit. Bila an dia kecil. Lidah kita tu rasa macam tiba-tiba dia kecut. Bila sebut lam tadi dia lebar. Bulat aja rasa kan. Tu beza dia. Kemudian nombor 11. Hujung lidah serta belakangnya. Ni tadi nombor 9 antara dua tepi hujung lidah. Nombor 10 hujung lidah. Tapi nombor 11 hujung lidah bukannya sekadar hujung lidah sahaja. Tapi belakang hujung lidah sekali. Dia kata dia kata belakangnya yang mengiringi hujungnya. Apa maksud dia mengiringi hujungnya? Dia melengkung. Dia melengkung dan bahagian atas tu bahagian atas lidah tu dia sentuh dekat gusi gigi kacip atas. Dia lengkung maknanya dia macam bulat gitulah sikit macam tu kan. Jari saya ni nak lengkuk tak boleh patah lah kan. Maknanya macam ginilah. Dia lengkung kan macam tu. Gitu itu maka dikeluar kat situ huruf ra. Dan dia punya pergerakan hujung lidah tu tirus sikit berbanding dengan huruf lam dan nun tadi Okey. Tu pun ada juga sifat-sifat yang kita kena perincikan lagi ra ni. Okey, kemudian kita tengok habis lam nun dengan ra, kita pergi terus pada nombor 12. Iaitu hujung lidah diangkat apabila diangkat menekan siratan gusi dan pangkal gigi kacip atas. Okey, ini adalah tiga huruf lah berkongsi ta, dal dengan to. Maksud dia kat sini apa? Dia kata diangkat, hujung lidah juga diangkat, kemudian tekan siratan gusi. Apa maksud siratan gusi? Tempat ikatan gigi tu. Pangkal gusi, tempat nak tumbuh gigi tu. Tu maksud dia. Dan pangkal gigi kacip atas, dia tekankan. Maka kat situlah. Kalau kita tengok di buku coklat, muka surat 40 dengan 41, sama juga. Untuk huruf dal dengan ta, hujung lidah juga dekat bahagian gigi. Tapi to kat situ juga. Cuma dia punya kedudukan lidahnya lebar macam lam. Alpo kan? Alpo. Po, alpo. Dia lebar. Tapi dal dengan ta tidak. Satu lagi kalau kita perasan, to dia punya meletakkan hujung lidah tu bukan sekadar dekat gigi tu saja, bukan sekadar tempat keluar gigi tu, tapi dekat gusi sebelum gigi tu. Sebab dia punya lidah tu lebar, jadi dia ke belakang sikit. Kemudian kalau dal betul-betul kat tengah gigi atas. Kalau ta betul-betul kat tengah gigi dan ke bawah sikit, dia belah hujung. Nampak tak? Dia menekan hujung lidah tu ke kedua gigi kacip depan. Macam itulah. Kalau kita tengok pada gambar rajah tu, kita tahu. Macam mana pun ada beza tu. Jadi dia punya kedudukan dekat situ. Dal. Selalu kesilapan yang berlaku pada huruf yang tiga beradik ni, to dengan ta tu mungkin okey. Dal tu dia jadi dekat
lelangit. Sedangkan dal tu dekat ujung gigi. Bukannya dekat ad. Selalu yang itulah silap kan. Okey, seterusnya nombor 13. Sod, zai dengan sin. Kat mana dia kata antara hujung lidah serta membetuli tengah dua gigi kacip atas ataupun membetuli bahagian atas dua gigi kacip bawah. Maksud dia gini. Kat sini pun dia cakap gini membetuli tengah dua gigi kacip atas. Maknanya seolah-olah macam lidah kita pergi atas. Kemudian dalam kurungan ada tulis atau membetuli bahagian atas dua gigi kacip bawah. Maknanya dia nak sebut lidah kita tu tengah-tengah. Ni pun ada pendapat daripada khilaf ulama berkenaan dengan huruf sin ni. Sin, zai dengan sod. Ada yang kata gigi atas. Ada yang kata pergi dekat gigi bawah. Tapi sebenarnya nak kata hujung lidah itu di tengah-tengah. Cuba kita cuba sebut contoh sin kan, as. Kan ada ketika kita rasa macam lidah kita kat tengah, dia tak pergi bawah, dia tak pergi atas. Ada juga yang meletakkan lidah tu terus ke bawah, as. Tapi dia tidak mengganggulah, maknanya sod, zai, sin ni tetap dia bunyikan dengan sofir, dia ada sifat-sifat tertentu yang dia kena buat lah, kan. Jadi itulah kedudukan untuk sod, zai dengan sin. Hujung lidah berada di tengah-tengah antara gigi kacip atas ataupun bahagian atas dua gigi kacip bawah. Itu maknanya di tengah-tengah. Dan akhir sekali untuk bahagian lidah, antara belakang hujung lidah bertentangan dengan hujung dua gigi kacip atas. Apa maksudnya belakang hujung lidah? Belah bawah tu, dia pergi dekat kita punya gigi bertentangan dengan hujung dua gigi kacip atas. Maknanya kalau kat sini dia tak keluar sentil kan? Dia tak tulis. Tapi kalau di buku coklat tu dia ada tulis. Dia kata terhasil apabila hujung lidah dikeluarkan sedikit dan disentuh dengan hujung gigi kacip depan rahang atas. Baik sa, baik zal dengan dha. Cuma bezanya dha tu hujung lidah dia disentil sikit je. Sebab dia dah pergi ke belakang kan, dia ada sifat tebal kan. Itu nanti dia akan masuk sifat. Kenapa tiba-tiba gelap komputer ni? Hello? Ya? Mana ya? Komputer saya gelap tiba-tiba. Tapi kita nampak. Itulah saya yang tak nampak siapa-siapa. Okay. Oh. Ya, gelap. Sekejap kabel saya tak connect ni. Dah. Apa suruh duduk sini kan nampak. Malu lah tu. Okey. Dia tiba-tiba dia, kenapa yang tadi? Tak jejak wire. Tak tahulah saya punya komputer ni. Okey. Jadi untuk sa, zal dengan dha ni pun kita dah tahu dah memang. Dia kalau sebut satu-satu memang dia takkan apa jadi sofir. Bila masuk ayat tu, bila masuk kat hilang lagi gambar. Tak apalah, saya tak nampak siapa-siapa tapi saya cakap dengar kan. Dengar. Nampak. Kelakar pula tak nampak gambar. Okey. Jadi apa-apa pun memang kena bertalaki sentiasalah untuk pastikan kita punya sebutan huruf tu betul kan. Baik dha, baik sa dengan zal. Sama semua keluarkan ujung lidah. Tapi dia ada peratusan juga Ustazah kan. Macam za sebanyak mana, sa. Ya, sa sebab tu peratusan tu saya tak boleh nak letak peratusan sebabnya dalam buku tajwid ataupun ulama mana-mana tidak membincangkan tentang peratusan. Dia lebih kepada cara kita bertalaki, cara guru kita tengok kita punya muka, kita punya mulut, cara kita menyebut. Cuma yang boleh digambarkan kat sini adalah muka surat 40 dan 41. 41 dan 42. Kalau kita tengok hujung lidah tu sendiri, nampak tak dia ada tulis jarak antara hujung lidah dengan gigi untuk zal, sa dengan dha. Zal dengan sa tu dia punya keluar tu yang paling banyak keluar adalah sa. I punya kabel not connected lagi tau. Sa paling banyak macam dia sentil banyak. Salasa, nampak tak muka saya? Salasa kan. Tapi zal dia ke belakang sikit. Dha lagi ke belakang. Cuba tengok muka surat 41. Nampak tak sikit? Sikit aja jarak dia. Okay. Dha. Sebab apa dia sikit? Kenapa dia tak keluar banyak? Sedangkan dha tu huruf tebal. Sebab huruf tebal ini dia berkait dengan kita punya lidah yang belakang. Dia pergi belakang. Dah lidah belakang tu kan dia ke belakang macam tu, dia tarik. Jadi lidah kita yang kat depan tu dah tertarik ke belakang. Menyebabkan hujung lidah kita tadi tinggal sikit aja keluar.
Itu maksud dia. Jelas Okey. Okey, kejap saya teraba-raba ni sebab tak nampak apa-apa. Saya nak matikan pun tak boleh. Saya nak stop video, nak stop recording pun tak boleh ni. Saya nak mute pun tak boleh. Yang tak tolong boleh. Ni mati lagi. Cable not connected. Itulah. Nawar janganlah. Nampaklah. Okey, so kita tutup dulu. Ya. Maknanya nanti kita akan sambung, tak ada gelap. Sambung nombor 15 sampai 17 sikit lagi itulah. Ya, belum. Gelap. Gelap dua-dua. Dah. Skrin yang saya share pun tak ada dah. Tak ada. Itulah. Tak apa. Sebenarnya saya nak habiskan tapi saya takutkan kejap lagi dia gelap balik. Lepas tu saya teraba-raba. Nanti kita sambung lagi lah insya-Allah. Saya tutup hawalan ni. Tak apa Ustazah. Nanti kita sambung sikit lagi. Sadaqallahul azim. Okey. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Saya record pula. Saya stop siap-siap.